Selamat datang ke portal pembelajaran Penang Digital Mover. Pada paparan pertama menunjukkan log masuk murid, log masuk guru serta borang perkongsian kuis dan bahan pembelajaran. Portal pembelajaran ini dibina bagi membantu guru dan murid mengakses bahan pembelajaran secara online. Dalam portal ini juga disertakan koleksi kuis, latihan, jom belajar, pembelajaran secara live oleh guru, koleksi bahan-bahan pembelajaran, digital learning KPM dan koleksi laman web. Kesemua bahan pembelajaran, kuis dan latihan ini 100% dihasilkan oleh guru-guru dari Pulau Pinang yang merangkumi pembelajaran prasekolah hingga ke tingkatan 5. Semoga para guru dan murid dapat mengakses dan mengaplikasikan portal ini dengan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada tim JPN yang telah melaksanakan program Jom Belajar Fasa 2. Kita telah berjaya melaksanakan Jom Belajar Fasa 1. Jadi berikutan daripada PKP yang telah berlaku dalam negara kita. Jadi proses Jom Belajar ini telah kita ilhamkanlah supaya pembelajaran PDP murid dan guru berlaku seterusnya. Jadi untuk fasa kedua ini subjek yang akan kita laksanakan dalam Jom Belajar ini melibatkan mata pelajaran bahasa Inggeris, matematik dan juga bahasa Melayu. Jadi untuk seterusnya saya mengharapkan agar ramai lagi pelajar akan menyertai Jom Belajar. Saya ucapkan selamat maju jaya lah untuk semua pelajar dan juga guru-guru yang melaksanakan Jom Belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin, حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم نورنا بنور علمك وأبعد النسيان. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam rancangan Jom Belajar yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Pulau Pinang. Apa khabar semua? Cikgu harap semua murid berada dalam keadaan sihat. Cikgu tahu ramai murid yang tak sabar untuk kembali ke sekolah pada minggu hadapan. Tapi sebelum kita kembali ke sekolah, jom kita tambah sedikit ilmu berkenaan dengan matematik. Ingat, tak handsome tak apa, janji celik matematik. Sebelum tu izinkan cikgu memperkenalkan diri cikgu dahulu. Nama cikgu Muhammad Izdihar bin Zakaria. Merupakan guru matematik dan kini bertugas di SK Permatang Binjai Pulau Pinang. Cikgu telah mengajar matematik selama 9 tahun. Pada sesi ini, pada sesi guru mengajar dan murid belajar kali ini, cikgu akan menjadi moderator yang bertanggungjawab membaca dan menjawab soalan-soalan yang bakal diajukan oleh murid-murid pada ruangan komen di YouTube Penang Digital Movers. Sebelum itu, cikgu nak ingatkan, jangan lupa tekan butang subscribe. Jangan lupa tekan butang subscribe yang ada di bawah skrin ini. Jika ada soalan, murid-murid bolehlah menyatakan soalan pada ruang komen tersebut. Sebelum tu, cikgu ingin ingatkan pada semua murid untuk tidak mengeluarkan perkataan yang kurang sopan dalam ruang komen tersebut. Pada hari ini, cikgu tidak berseorangan. Cikgu ditemani oleh seorang lagi guru matematik, iaitu Cikgu Muhammad Khairul Anwar bin Hamzah. Cikgu Khairul kini berkhidmat di SK Taman Merak
Beliau juga sebelum ini pernah berkhidmat di beberapa buah negeri, antaranya Selangor dan Pulau Pinang. Okey, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, cikgu mohon semua murid untuk sediakan buku teks, buku nota dan alat tulis. Okey, cikgu bagi masa sekarang sediakan buku teks, buku nota dan alat tulis. Sebab di akhir sesi ini nanti kita ada permainan quizzes berkenaan dengan topik apa yang kita pelajari pada hari ini. Okey, cikgu mohon kerjasama semua murid tolong sediakan buku teks, buku nota serta alat tulis. Dan kalau boleh sediakan pembaris juga. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey, apa yang kita akan pelajari pada hari ini adalah topik ruang tahun 4. Okey, pertama kita akan mempelajari tentang sudut. Okey, kita mengenal dan menamakan sudut tegak, sudut tirus dan sudut cakah pada bentuk segi 4 tepat, segi 4 sama dan segitiga. Kedua, kita akan mengenal dan menamakan garis selari dan garis serenjang. Seterusnya, kita akan cuba melukis. Okey, itu sebab cikgu pesan gunakan pembaris. Kita kena sediakan pembaris. Kita akan lukis satu garis selari dan garis serenjang. Dan di akhir sekali nanti, kita akan menentukan perimeter bagi sebuah poligon sehingga 8 sisi. Apa itu 8 sisi? Nanti Cikgu Khairul akan terangkan. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, Cikgu akan serahkan skrin ini kepada Cikgu Muhammad Khairul. Silakan Cikgu Khairul. Okay. Okay, pada pagi ini cikgu akan diri dan cikgu Mak Khairul atas di Tasik. Macam ini. Hari ini slide dulu. Okey, dah sedia? Okey, tajuk matematik tahun 4, tajuk ruang. Okey, sebagai persediaan kepada semua murid, cikgu harap murid-murid semua bersedia dengan buku matematik, sekolah kebangsaan, kertas dan juga pensil. Buku teks matematik buka pada muka surat 199. Sudah sedia? Okey. Cuba lihat gambar yang pertama. Guru sedang mengajar. Di mana guru sebut pada bucu segi 4 tepat ada ruang antara dua garisan yang bertemu. Ini ialah sudut. Sudut itu dinamakan sudut tegak. Okey, sudut tegak di mana? Ni. Nampak bentuk macam kotak ni. Okey. Kemudian murid ni sebut pula. Segi 4 sama ada 4 sudut tegak. Murid yang kedua sebut ada 4 bucu. Okey, 4 bucu, ada 4 sudut. Cikgu jelaskan kat sini. Okey, 1 sudut. 2, 3, 4. Okey. 4 bagi segi 4 tepat. Okey. Mari kita mengenal apakah maksud bagi sudut. Sudut adalah pertemuan antara dua garis lurus yang bertemu di suatu titik. Okey, maknanya garis lurus yang bertemu di antara satu titik.
Bagi suatu segi empat dan segi tiga, apabila dua sisi bertemu, bucu akan terbentuk. Ini bucu. Okey, ini bucu. 1, 2, 3. Pada setiap bucu akan terdapat sudut. Ini sudut. Okey. Okey. Boleh cikgu pergi slide yang seterusnya? Jelas maksud bagi sudut? Okey. Mari kita mengenali jenis-jenis sudut. Sudut yang pertama. Okey, ini adalah bentuk segi empat. Okay. Cikgu tukar dulu pointer cikgu jadi pen. Okey. Mari kita lihat di sini. Okay. Di mana dia sudut ini? Okey. Ini kita namakan sebagai sudut tegak. Cuba lihat sudut tegak, bentuk dia. Bentuk dia macam kotak ni lah. Ini secara kita faham, kita lihat dia membentuk sebuah segi empat. Okay, seterusnya, sudut tegak terbentuk apabila bucu segi empat terbentuk pada bucu segi empat. Okey, sudut berikutnya. Okey, cuba lihat segitiga ini. Okey. Cikgu dah ambil bucu tu. Okey. Di sini bahagian sudut. Nama sudut ini adalah sudut tirus. Sudut tirus. Okey, bentuk dia. Bentuk dia. Ini bentuk dia. Ini bentuk sudut tirus. Apakah maksud dia? Okey. Sudut tirus lebih kecil daripada sudut tegak. Okey, kalau sebut yang tadi ni sudut tegak, dia faham macam ni. Okey, dia lebih kecil daripada sudut tegak. Okey. Okey, faham cikgu akan pergi slide seterusnya. Okey, sudut seterusnya adalah sudut cakar. Okey. Sudut cakar. Okay. Sudut cakar lebih besar daripada sudut tegak. Macam mana situasi ini jadi? Okey, cikgu akan lukis kat sini. Okay, cikgu ambil bahagian atas. Okey, so sudut. Okey. Sudutnya melebihi daripada sudut tegak. Cikgu warnakan. Okey. Di bahagian ini kita boleh panggil sudut cakar. Okey, kesimpulannya daripada tiga-tiga sudut yang kita belajar tadi, sudut tegak, sudut cakar dan juga sudut tirus. Okey, kita pergi ke topik seterusnya. Okey. Seterusnya adalah garis selari dan garis renjang. Mari kita mengembara di atas jalan raya pada hari ini untuk mempelajari konsep garis selari, garis renjang. Apabila dua garisan sentiasa berada pada jarak yang sama dan tidak akan bertemu, ia dikenali sebagai garis selari. Dua sisi garis huruf H adalah contoh garis selari. Berapa banyak garis selari yang dapat kamu lihat di sini? Okey.
Ini adalah garis selari. Garis selari dia straight macam ni. Macam jalan raya, cuba lihat. Okey. Okey, ini landasan kereta api. Ini pula jalan raya. Bentuk dia menunjukkan bahawa dia adalah selari. Ni wire elektrik. Okey. Okey, macam mana? Mari kita bersama-sama melukis garis. Okay, cikgu ada sediakan satu video macam mana nak melukis. Okey. Baiklah, cikgu akan menggunakan pen dan juga pembaris. Okey. Untuk membina garis selari. Garis selari. Perkara yang paling mudah, kita gunakan pembaris. Garis satu garisan. Okey, di sini cikgu sarankan murid-murid melukis bersama-sama cikgu, gunakan pembaris untuk pastikan garis itu lurus. Cikgu sambung balik video ni ya. Kalau kita menggunakan ukuran pembaris, kita letak di bahagian, pastikan sama. Okey, dah siap. Simbol. Ini adalah garis selari. Garis serenjang. Garis serenjang adalah satu garisan dan kalau kita menggunakan pembaris, pastikan garis itu tegak di atas. Okey murid-murid, cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak buat garis selari dengan serenjang. Okey, sediakan alat tulis, cikgu akan tunjukkan. Okey, pertama kita pastikan murid-murid ada menyediakan pembaris. Okey, kita perlukan pembaris dan alat tulis. Okey, pembaris dan juga pen. Pertama, macam mana kita nak buat garis serenjang. Okey, pastikan pembaris kita pada kedudukan macam ni. Buat satu garis dan gerakkan lagi pembaris tu. Kita letak dekat sini. Pastikan dia selari sama arah. Okey, kalau kita tengok video yang cikgu Carol tunjukkan tadi. Okey, jadi kita dapat satu bentuk garis selari. Boleh? Seterusnya, cikgu nak tunjukkan pula bagaimana cara untuk kita hasilkan garis serenjang. Okey. Untuk hasilkan garis serenjang, kita perlukan satu garisan lurus. Pun kena gunakan pembaris. Okey, kita tarik macam ni. Kemudian kita kebalikkan pembaris. Pastikan berada pada garisan yang sama. Dan kita garis satu lagi garisan
Dengan syarat pastikan dua garisan ni bersentuh antara satu dengan lain. Okey. Kalau contoh macam ni cikgu tunjukkan Kita garis macam ni tapi tak bersentuh dengan garis yang di bawah. Ini tidak boleh disebut sebagai garis serenjang. Kemudian jangan lupa kita kena tengok adakah dia bersudut tegak. Itu ialah salah satu ciri-ciri garis serenjang. Okey, Cikgu Khairul. Okey, terima kasih. Okey, kita sambung balik slide tadi. Sekejap ya. Okey, cikgu harap semua murid-murid telah jelas berkenaan dengan tajuk garis serenjang dan juga garis selari. Okey, seterusnya kita akan melihat tajuk perimeter. Okey, tengok situasi pada gambar. Ada seorang ibu dan juga anaknya perbualan di rumah kot. Okey, cikgu sebagai anak tanya, ibu, berapakah panjang renda yang ibu gunakan? Ibunya menjawab, ibu menggunakan renda mengikut panjang keliling sarung bantal. Okey, ini sarung bantal yang telah siap dijahit dengan kain renda. Okey, cikgu masukkan pointer dulu. Okey, dah siap jahit renda. Kita akan mencari perimeter bagi sarung bantal ini. Okey. Untuk mencari perimeter, kita menggunakan unit. Okay. Kita masukkan kotaknya. Okay, kita bina kotak dulu. Kemudian kita mencari saiz. Okey, cuba lihat. Bahagian atas 1, 2, 3. Bahagian kanan 1, 2, 3. Dan bawah 1, 2, 3. Dan bahagian 1, 2, 3. Macam mana kita nak menyelesaikan perimeter bagi sarung bantal ini? Okey, langkah yang pertama kita tambah keseluruhan keliling bagi sarung bantal ini. Okey. Mengikut arah jam. Kalau bagi cikgu, kita ikut arah jam. Lebih mudah. Bawah. Jadi penjelasannya kat sini, perimeter sama dengan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 12 unit. Okay. Perimeter ni hasil tambah keseluruhan keliling murid-murid. Okey, kesimpulannya. Panjang renda ialah 12 unit. 12 unit ialah perimeter renda. Ini perimeter. Kita pergi perimeter yang seterusnya. Okey. Cikgu tukar dulu. Okey, pen. Okey, sekarang ni cikgu nak jelaskan kat sini. Cuba lihat. Ini adalah segi 4 tepat. Ini 4 cm panjang bagi ini. Okey. Dan 6 adalah panjang daripada sini hingga sini.
Okey, cuba perhatikan simbol ni. Okey, kalau kita tengok bawah dia pun simbol. Okey, cikgu sama balik. Okey. Okey. Kalau simbol ni pula adalah simbol sama dengan yang ini. Maknanya panjang dia adalah 6. Okey, sama. 6 cm dan juga 4 cm. Okey. Kesimpulan dia. Macam mana nak kira? Perimeter A adalah 4 cm, 4 cm, 4 cm tambah 6 cm tambah 4 cm tambah 6. Semua sekali adalah 20 cm. Okay. Seterusnya, okay, sekarang ni kita nak mencari perimeter bagi segitiga bersudut tegak. Inilah simbol bagi sudut tegak. Simbol ni lah. Okay. Yang ni simple je. Kita tambah keliling dia 4 cm tambah 3 cm tambah 5 cm. Jumlah dia adalah 12 cm. Okay. Seterusnya, segitiga sama kaki. Kaki dia semua sama. Oh, maafkan cikgu. Ini adalah segitiga sama sisi. Okey, sama sisi. Sebab dia cikgu bagi tahu. Okey, nampak ni simbol ni. Okey, nampak simbol ni. Ini. Okey, bermaksud semua sisinya adalah sama panjang. Jadi yang ni pun panjang dia pun 6 cm. 6 cm. Oh, tulisan cantik ya. Okey. 6 cm juga. Okey. So, seterusnya kita menjumlahkan semua jumlah sisi ni. Kita nak mencari perimeter. Okey. Cikgu tunjuk kat sini. Perimeter 6 cm tambah 6 cm tambah 6 cm. Jumlah dia 18. Okey, kalau semua murid-murid perasan, kan, nampak seperti tambah berulang 6 ni sebanyak 3 kali. Jadi, kita boleh menggunakan satu lagi cara, iaitu 3 darab 6 sama dengan 18 cm. Okey, betul cara tu? Okay, seterusnya, sebuah poligon. Okey, sebuah poligon, kalau kamu faham tadi situasi segitiga sama sisi tu, maknanya simbol ni adalah semua sisinya adalah sama panjang. Okey. Dan cuba kita bilang sisi dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Okey, 7 sisi. Maknanya sini pun 3, 3, 3, 3 dan 3, 3. Okey, perimeter dia 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 cm tambah 3 cm tambah 3 cm dan tambah 3 cm. Jumlah dia adalah 21. Atau satu lagi cara dia, kalau kamu perasan, dia seolah-olah seperti tambah apa ni? Tambah berulang-ulang. Okey. Okey. Ni 3 cm darab 7. Sepatutnya cikgu tulis 7 darab 3 sama dengan 21 cm. Okey, kesimpulan dia kat sini,
cikgu boleh rumuskan bahawa perimeter ni adalah tambah keseluruhan keliling luaran bagi ruangan bagi keliling bagi setiap poligon. Itu adalah maksud perimeter. Okey, tambah semua ni, insya-Allah kita akan dapat memahami dan mendapat jawapan yang tepat. Okey, itu je cikgu nak tunjukkan berkenaan dengan topik perimeter. Okey, selepas ni kamu dah bersedia untuk menjawab soalan kuis. Okey. Okey, Cikgu Izhar. Cikgu Izhar akan memimpin kita dalam kuis. InsyaAllah pemenang daripada kuis ini akan dipilih. Yang terbaik. Okay. Okey, terima kasih Cikgu Khairul atas penerangan mengenai topik ruang yang telah disampaikan tadi. Okey, baiklah, seterusnya kita akan mulakan dengan aktiviti quizzes. Cikgu akan tunjukkan dahulu cara-cara untuk kita masuk dalam quizzes. Okey, kepada yang menggunakan nonton rancangan ini melalui laptop ataupun telefon bimbit, cikgu akan tunjukkan dua cara untuk masuk ke dalam permainan quizzes. Okay. Pertama, untuk yang menggunakan laptop, murid-murid pertama sekali diminta buka salah satu web browser sama ada Google Chrome ataupun Microsoft Edge. Kemudian pada ruangan carian di atas, typekan https //quizzes.com/join. Okay. Langkah seterusnya, masukkan kod berikut. Pada ruang, enter a game code 722462. 722462. Dan tekan butang join. Bagi pengguna telefon bimbit pula, boleh muat turun aplikasi Quizzes pada telefon bimbit masing-masing, dan setelah itu boleh buka aplikasi dan masukkan kod berikut. Pada ruang, enter a game code 722462. Okey, boleh masukkan dalam ruangan ni ataupun pada ruangan di bawah. Cikgu ingatkan lagi, kodnya ialah 722462. Okey, cikgu bagi masa dalam seminit untuk murid-murid muat turun ataupun membuka laman web. Semasa menunggu yang lain, cikgu ulang sekali lagi cara-cara untuk masuk ke dalam aplikasi Quizzes. Okay, untuk yang menggunakan laptop atau komputer, boleh buka web browser, masukkan quizzes.com/join dan masukkan kod 722462 dan tekan butang join. Untuk yang menggunakan telefon bimbit, boleh muat turun aplikasi Quizzes di telefon bimbit masing-masing dan masukkan kod juga pada ruang enter game code. Kod yang disediakan ialah 722462. Okay, cikgu harap semua dah bersedia. Okay. Cikgu akan mulakan sekarang. Dah ada peserta dalam ni. Okay, boleh mula sekarang.
Okey, Syah mendahului. Okey, diikuti rapat oleh Fayat Hazim. Syah. Okey, cikgu bagi masa 1 minit lagi untuk selesai siapkan. Okey, kita tamatkan permainan quiz kita. Okey, ini memintas. Okay, kita tamatkan permainan quizzes. Oh, ada yang jawab. Cikgu Jaha, ada yang tengah menjawab lagi tu. Okey, kita tunggu murid yang tengah menjawab. Irfan Naufal. Irfan Naufal. Okey, kita dah ada pemenang. Pertama dimenangi oleh Aimi. Okay, baiklah. Kalau kita tengok soalan berikut. Soalan nombor 1. Kalau kita tengok soalan ni, apakah yang dimaksudkan dengan sudut? Kalau beri perhatian pada penyampaian yang disampaikan oleh Cikgu Khairul tadi, Cikgu Khairul boleh share slide tak apakah yang dimaksudkan dengan sudut untuk soalan pertama ni? Okey. Tengok apakah yang dimaksudkan dengan sudut. Kalau tengok slide yang ditayangkan oleh Cikgu Khairul tadi, sudut ialah
adalah pertemuan antara dua garis lurus bertemu di satu titik. Okey, dia ada dua garisan yang bertemu pada satu titik. Ada yang jawab satu garis lurus. Macam mana satu garis kita nak bertemu dengan garisan yang lain? Baiklah, kita tengok pula soalan nombor 2. Soalan nombor 2, ramai yang menjawab dengan tepat, hampir 80%, 79% jawab dengan betul. Yang ni ialah sudut tirus. Okey. Sudut cakar bukan yang ni, dia lebih terbuka lebih daripada sudut tegak. Sudut tirus dia lebih kecil daripada sudut tegak. Okey. Seterusnya, soalan nombor 3. Berdasarkan pada pilihan jawapan, rajah yang manakah menunjukkan garis renjang. Kalau ingat cikgu tunjukkan tadi, cikgu ada guna pembaris. Okey. Untuk jawapan A, itu ialah garis lari. Jawapan B pula, itu bukan garis lari dan bukan garis renjang. Dia ada dua garisan pada arah yang berbeza. Sama juga untuk untuk jawapan D. Untuk jawapan C ialah garis renjang. Syarat dia bertemu antara dua titik dan bersudut tegak. Okay, soalan nombor 4. Yang ni hampir semua betul. Okay, ciri-ciri sudut tegak, dia pastikan dekat salah satu sudut ada bentuk petak kecil tu. Okay, saya tunjukkan sekali lagi. Okay, sudut tegak, kalau ingat tadi. Okay. Garis lurus dan satu lagi garis yang macam ni. Okay, dan ada satu simbol. Simbol ni ialah sudut tegak. Okay. Soalan nombor 5. Rajah menunjukkan sebuah segitiga sama sisi. Diberi panjang setiap sisi ialah 6 cm. Okay, dia tanya berapa perimeter. Okay, untuk soalan macam ni, okay, kita buat satu segitiga. Okay, ini kita kira sebagai 6 cm. 6 cm, 6 cm. Perimeter ialah panjang kawasan ni. Okay, maksud dia kita nak kira 6 cm tambah 6 cm tambah 6 cm. 6 tambah 6 dapat 12, tambah lagi 6 dapat 18 cm. Okay, ada juga pengiraan. Cara pengiraan yang kedua, kita boleh ada berapa 6 cm? Ada 1, 2, 3. Jadi kita boleh buat 3 darab dengan 6 cm. Kita tetap akan dapat jawapan yang sama, iaitu 18 cm. Harap cikgu faham. Murid-murid faham. Okay, soalan nombor 7. Kalau perasan soalan ni cikgu ambil daripada buku teks. Okay. Rajah menunjukkan satu peta jalan, nyatakan jalan yang selari dengan jalan merpati. Okay, jalan merpati. Okay, yang selari maksudnya ialah jalan luri, bukan jalan helang. Jalan helang ialah jalan yang kita sebut sebagai garis serenjang. Seterusnya, okay, soalan nombor 8. Kalau ingat lagi, tadi Cikgu Khairul juga ada tunjukkan petak-petak untuk mengira menggunakan unit. Selain daripada kita gunakan cm. Okay, rajah menunjukkan sebuah bingkai gambar berdasarkan berapakah perimeter bingkai gambar tersebut. Okay, kita ambil gambar ni. Okay, kita ambil gambar. Dapat tak kita ambil ni? Screenshot.
Boleh. Okey, untuk kira ni kita nampak daripada hujung bingkai gambar yang bawah ke atas ada 3 unit, bahagian atas ada 4 unit, kemudian kita turun semula ke bawah ada 3 unit dan kembali ke titik asalan ada 4 unit. Kita tambah semua sekali kita akan dapat 14 unit. Dan soalan nombor 9, ni pun ada contoh yang Cikgu Khairul tunjukkan tadi, cuma 6 cm tu Cikgu dah ganti, panjang untuk salah satu garis tu Cikgu dah ganti kepada 6 cm. Okey, cara pengiraan dia sama ada kita nak tambah 6 cm sebanyak 7 kali, kita akan dapat 42 cm ataupun kita boleh gunakan darab 47 darab 6 cm, kita akan tetap dapat 42 cm. Soalan yang terakhir. Rajah menunjukkan ciri-ciri sebuah segitiga. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, apakah segitiga yang dimaksudkan? Ada 4 segitiga kalau rujuk dalam buku teks, iaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga tak sama kaki dan satu lagi segitiga bersudut tegak. Okey, dia beritahu ada 3 sudut tirus dan 2 sisi sama panjang. Okey, segitiga sama kaki ada 2 garis lurus, 2 sisi garis lurus yang sama panjang dan sudut tirus. Okey, yang ni ialah sudut tirus. Panjang 2 ni adalah sama berbanding yang di bawah, tidak sama panjang dengan yang bahagian tepi ni. Okey, saya tunjukkan lagi. Okey, kedua-dua ni sama panjang. Okey. Kemudian panjang sisi kedua-dua ni adalah sama dan bahagian bawah pula tidak sama. Kalau kita tengok ciri-ciri dia beritahu tadi ada 3 sudut tirus. Ini sudut tirus, yang ni sudut tirus, yang ni pun sudut tirus. Dan 2 sisi sama panjang. 2 sisi ni sama panjang. Okey. Jadi jawapan dia ialah segitiga sama kaki. Baiklah, itu sahaja daripada cikgu untuk penerangan berkenaan dengan soalan kuisis. Okey, kita minta cikgu, ya. Kita umum dulu pemenang. Pemenang dia. Okey, pemenang dia tempat pertama. Cikgu tunjukkan skrin. Share skrin. Okey, tempat pertama dimenangi oleh Aini. Kedua, Aini menjawab 100%. Berbanding dengan Syah pun jawab 100% betul. Cuma perbezaan masa untuk menjawab Aini lebih pantas. Fayyad Hazim jawab salah pada soalan terakhir. Dan nombor 3, begitu juga yang lain. Okey, dan akhir sekali Nur Syafiah Umairah tak sempat menjawab soalan. Itu saja daripada saya. Cikgu Khairul, cikgu boleh buat kesimpulan untuk sebelum kita akhiri sesi kita. Silakan Cikgu Khairul. Okey, terima kasih cikgu ucap tahniah kepada pemenang-pemenang yang telah memenangi soalan kuizi. Okey, sebagai kesimpulan cikgu nak simpul di sini. Okey, kesimpulan hari ini kita dah belajar 3 jenis sudut. Okey, sudut yang pertama sudut tegak. Sudut tegak. Sudut ya. Okey, sudut tirus. Tirus yang ni sudut tirus. Sudut tegak. Sudut cakar. Okey. Kemudian kita dah belajar berkenaan dengan garis. Pada huruf dia ada garis selari dan juga garis serenjang. Okay, cuba cikgu nak imbas balik.
Cuba tengok huruf T. Okay, huruf T ni dia tegak di atas ni. Maknanya ini adalah garis serenjang. Manakala huruf N, garisan ini dan garisan ini adalah garis selari. Maknanya N mempunyai satu garis selari. Seterusnya kita dah belajar berkenaan perimeter, mengira unit. Daripada sini 2 unit, 3 unit, 2 unit dan 3 unit. Maknanya kita tambah keseluruhan ke semua unit-unit dan jawapan dia kat sini adalah 10. Terusnya 5 tambah 5 tambah 4. Jumlah dia 14. Cikgu harap semua faham. Daripada cikgu, daripada cikgu ucapkan terima kasih kerana menonton Jom Belajar dan ini. InsyaAllah siri-siri yang akan datang, Jom Belajar sama-sama kita tonton. Cikgu serahkan kembali kepada Cikgu Izhar. Cikgu Izhar, ada talian lagi? Ya, ada talian. Terima kasih Cikgu Hairul. Sampai di sini saja sesi kita pada hari ini. Jumpa lagi pada sesi seterusnya dengan cikgu-cikgu mata pelajaran yang lain. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Dan selamat kembali ke sekolah pada minggu depan. Assalamualaikum.